لاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan mulakan siri pengajian yang pertama daripada 10 siri yang dicadangkan, iaitu kita boleh katakan kuliah selepas Isyak yang mana saya dengar tadi dimaklumkan oleh saudara Zulkarnain daripada ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, akan bermula pada pukul 9.15 malam. Tetapi saya duk kira tengok, kerana setiap hari Rabu boleh katakan saya ada kuliah di tempat yang tak terlampau dekat dan tak terlampau jauh. Tadi tak jauh mana, tadi di Setiawangsa saja. Tapi bila balik, masuk ke tandas, ambil wuduk dan sebagainya, saya kira-kira lah kurang lebih 1 jam selepas masuk waktu. Sebab sekarang ni kan Isyak agak lewat kan, 8.39. So it's about 1 hour jugalah selepas daripada masuk waktu untuk kuliah kita properly bermula. Mana 9 suku tu is quite too ambitious lah. Kecuali kita ada kata orang ilmu lipat bumi lah semua macam kan, sekejap boleh sampai ya. Tapi dengan keadaan yang biasa tu, it's safe to say exactly about 1 hour after masuk waktu Isyak, insyaAllah paling lewat lah tu ya, paling lewat kuliah kita akan bermula. Jadi kitab yang kita akan gunakan sebagai sandaran kuliah Isyak kita ini adalah kitab yang disusun oleh Abu Hassun bin Ahmad bin Hawan Al-Aqlusi Al-Fatani Hafizahullah Ta'ala, yang diterjemahkan oleh Muhammad Mustaqin bin Hasan Al-Kunju dan Muhammad Ilyas bin Tajuddin, jazahumullahu khairul jazah, yang dalam bahasa Arabnya limadza ana asy'ari la wahabi. Ini memang satu perkataan yang tidak gemar didengari oleh sebahagian daripada kawan-kawan kita Ustaz ni asal kuliah je tak ada mendelai, sikit-sikit wahabi, sikit-sikit wahabi, tak habis zikir wahabi, kata dia. Kata guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Romli hafizallah taala, kata dia sebut wahabi memang dapat pahala. Mana pula ajaran ni yang kita tahu berzikir kan, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Ada pula wahabi dapat pahala? Bukan. Jangan ingat sebut wahabi dapat pahala tu pegang tasbih wahabi, bukan. Itu angan-angan sebahagian manusia saja. Tetapi yang dimaksudkan adalah memberitahu tentang kebatilan yang ada di dalam ajaran wahabi supaya dapat dijauhi. Dan orang yang ada fikiran, dia akan dapat agak there's something wrong with Wahhabism. There must be something wrong. Sebab even orang yang mempertahankan fahaman Wahabi, mengatakan fahaman Wahabi ini adalah aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah, Wahabi ini bagus kerana mereka ini berpegang dengan Quran dan Sunnah yang sahihah, kemudian mereka ini adalah golongan yang berjasa kerana membasmi perkara-perkara yang syirik dan khurafat. Orang ini sendiri kalau ditanya, kamu ni Wahabi ke? Ustaz, jangan mudah-mudah tuduh orang Wahabi Jadi pelik. Kalau memang Wahabi begitu bagus, Ahli Sunnah Wal Jamaah, berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah dan sebagainya, kan sepatutnya orang itu akan berbangga, saya Wahabi. Jadi kalau ada yang berminat dengan kelas yang tajuknya limadza ana wahabi, kenapa saya berfahaman Wahabi, itu mungkin agak tipislah harapannya. Kerana yang menyokong Wahabi pun, yang membela Wahabi pun tak suka dipanggil Wahabi. Yang penting daripada dialog ni, kami bukan Wahabi.
Apa lagu tu pula? Dia lambat lagi lah. Alhamdulillah kita start dulu hak kita lah. Limadha ana Asy'ari, senang. Pasal kita tak ada masalah. Walaupun ada juga orang kata Asy'ari ni golongan ahlul bidah. Ya, ada yang bahkan mengkafirkan Asy'ariyah. Bahkan baru ni ada ustaz daripada mana dia kata Asy'ari ni macam tak ada Tuhan. Pasal tak di depan, tak di belakang, tak di kiri, tak di kanan, tak di atas, tak di bawah. Dia tak ada Tuhan lah mereka ni. Ada yang sampai menuduh Asy'ariyah ni tak ada Tuhan. Padahal siapa yang belajar yang paling basic lah pengajian Asy'ariyah, iaitu dikenali dengan pengajian sifat 20, nombor 1 adalah wujud. Tak ada orang Asy'ariyah kata Allah ni antara wujud dan tak wujud. Dia yang gagal faham, lalu dia membuat fitnah yang besar terhadap majoriti umat Islam. Kerana Asy'ariyah ini adalah majoriti umat Islam, bahkan majoriti para alim ulama daripada pelbagai cabang ilmu. Kita cek yang ahli tafsir, apa aliran akidah dia, majoriti Asy'ariyah. Ahlul hadis, ini yang kita lagi pelik. Ya, ada sebahagian ahli akademik di zaman sekarang, mereka tidak segan silu membuat pembentangan yang bertajuk adalah polemik akidah antara ahlul hadis dan Asy'ariyah. Maknanya apakah dia pertikaian akidah yang berlaku antara ahlul hadis dan juga Asy'ariyah. Dia tak segan silu letak tajuk tu dan bentang tajuk itu dengan dia menyembunyikan fakta dan data bahawa tak kurang atau lebih kurang 90% ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Mungkinlah ada yang Maturidiyah, mungkin ada yang segelintir Mu'tazilah atau apa. Tapi tidak akan salah kalau kita anggarkan 90% daripada ahlul hadis adalah Asy'ariyah. Itu macam mana ahlul hadis berpolemik dengan Asy'ariyah. Ini antara perkara-perkara yang kita perlu perjelaskan kepada masyarakat, kerana sebahagian masyarakat sudah lebih berani menyesatkan majoriti umat Islam, menyesatkan Al-Imam Nawawi. So Imam Nawawi Asy'ariyah, menyesatkan Imam Al-Baihaqi Asy'ariyah, menyesatkan Imam Ibn Hajar Asqalani, Amirul Mukminin fil Hadis, terkenal dengan kitab Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, juga Asy'ariyah. Jadi kalau ada yang masih 50-50, saya tak mengharapkan sangat kepada yang sudah hardcore dengan fahaman Wahabi, itu kita doakanlah dia saudara kita juga. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita dan kepada mereka hidayah dan juga taufik untuk menuju kepada ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang kita lebih besar harapan kita ni adalah yang tak jelas. Apa cerita ni? Wahabi Asy'ari ni. Ya, sekejap aku dengar macam Asy'ari yang betul. Aku dengar ustaz ni ceramah macam dua-dua betul. Aku dengar ustaz ni cakap dua-dua tak betul. Yang ini kata Wahabi betul, Asy'ari tak betul. Ya. Belalah. Yang macam ini masih ada harapan untuk dia membuka dada dan juga fikiran untuk memahami pembentangan kita dengan tajuk mengapa saya bermazhab Asy'ari, ai aqidatan, secara akidah. Secara fiqh mungkin ada yang Syafi'i, ada yang Hanafi, Maliki dan Hambali, dan bukan bermazhab Wahabi. Baik. Terus kita pergi kepada saya ingat saya akan baca juga kata pengantar tabarrukan, ambil barakah daripada kata-kata penyusun sebab dia ada juhud, ada usaha untuk menyusun kitab yang insya-Allah bermanfaat kepada kita. Kita lihat apa yang dia akan katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan saranan daripada Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta', atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap urusan yang ada sesuatu kepentingan yang tidak dimulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, maka ianya terputus, yakni tidak ada keberkatan. Jadi ini adatlah mana-mana muallif penyusun kitab pasti dia akan mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian diikuti dengan muqaddimah yang kedua, iaitu memuji Allah Taala. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya lah sempurna segala kebaikan. Jadi kalau kita merasa kita itu ada kebaikan dalam kehidupan kita, jangan kita lupa kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Adapun kita wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa bi fadlihi wa karamihi tunalul masarrat, dan dengan kemurahannya dan juga dengan kurniaannya jugalah dikurniakan segala perkara-perkara yang baik, ya. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin sahibil ayati wal mu'jizat. Selawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang umpanya yang membawa ayat-ayat Al-Quran dan juga mukjizat-mukjizat, wa ala alihi wa sahbihi ahlil uduli was siqat. Dan juga selawat dan salam kita mohon kepada keluarga baginda dan sahabat-sahabat baginda, ya, iaitu mereka ini orang-orang yang adil lagi dipercayai. Jadi ini berbezalah dengan golongan Syiah yang membenci majoriti pada sahabat, dan berbeza dengan golongan Nawasib yang membenci majoriti kepada Ahlul Bait. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kasihi kedua-dua orang yang hampir dengan Nabi SAW, iaitu keluarga baginda dan juga sahabat baginda. Wa ba'du, selepas daripada mukaddimah, fa inna bayanal haqqi wa izharahu inda hudutsil fitani wa intishari bid'ah amrun wajibun. Sesungguhnya menerangkan kebenaran dan menzahirkannya ketika mana telah berlaku fitnah, kekacauan, pertikaian dan perbalahan, dan bertebarannya perkara-perkara bid'ah, rekaan-rekaan yang batil dalam agama, itu merupakan satu urusan yang wajib. Jadi memang kalau ada yang rajin ikut Facebook saya, mungkin akan perasan saya ni kerap juga dimaki, dihentam oleh orang yang komen, ya. Tapi tak apalah, sebab kita tahu kita sedang menjalankan kewajipan. Kalau kita ambil takrif yang mudah daripada takrif wajib, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Soal itu fardu ain atau fardu kifayah, itu nombor 2. Ya, maknanya ini adalah satu kewajipan. Wajibun syar'i, wajib syarak, bukan wajib akal. Li ihqaqil haqqi wa ibtalil batil. Apa tujuan? Bukan kerana kita benci kepada kawan-kawan kita yang berbeza aliran, tidak. Ya, kita tetap wajib kasih kepada mereka sebagai saudara seagama, tetapi tujuan kita adalah untuk mentahqiqkan kebenaran, menzahirkan kebenaran itu dan membatalkan kebatilan. Wa min akhtaril bid'ah fi hadhihi al-ayami bid'atu tashbihil haqqi ta'ala bi makhluqatihi fi ayati sifati wa ahadisiha. Antara bid'ah yang paling bahaya pada zaman ini, zaman dahulu pun sudah ada, kemudian dimatikan oleh hujah, oleh dakwah para ulama ahli sunnah wal jamaah, malangnya dihidupkan kembali oleh sebahagian daripada saudara-saudara kita, iaitu bid'ah menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluknya pada membincangkan ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadisnya. Tuan-tuan jumpa ke? Dia huruf 7 Roman, VII, jumpa ya? Yang saya sedang baca sekarang ni. Dan kitab tu masih lagi tulisan Roman, VII, nombor 7. Faqad kana salafuna salihu khaira qudwatin liman ba'dahum fit ta'amuli ma'a mukhalifihim min ahli zaigh wal bidah. Maka salaf soleh kita merupakan sebaik-baik contoh bagi orang yang kemudian bagaimana cara kita itu berinteraksi dengan orang yang berbeza dengan kita daripada kalangan orang yang cenderung kepada kesesatan dan cenderung kepada perkara-perkara yang bid'ah. Macam mana cara kita berinteraksi dengan mereka? Adakah mereka biarkan sahaja? Tak payah sing-sing lah. Nanti kita cakap-cakap, nanti kan jadi gaduh pula. Ya. Jadi kita banyak lagi lah isu lain yang kita perlu berdepan. Ya, isu lain sila depan ni. Ya, ada yang nak depan ni isu kalimah Allah, ada yang nak depan ni isu anak Muslim terpaksa diserahkan kepada penjaga non-Muslim. Ya, teruskan. Ini perkara-perkara yang kita perlu depan ni. Tapi tak berarti kita mendepani perkara-perkara ini, kita mendiamkan kebatilan-kebatilan yang lain. Jadi ini contoh daripada salafus soleh, iaitu bagaimana cara mereka, iaitu faqamu birraddi alaihim, mereka bangkit untuk membantah ya ahlul bid'ah dan juga orang yang sesat dalam perjalanan memahami agama ini, wa ibtali ma hum alaihi minad dhalal, dan mereka itu membatalkan apa yang kesesatan yang cuba disebarkan, wa izharil haqqil ladzi alaihi jamaahirul ulama al ummah, dan menzahirkan kebenaran yang di atas kebenaran itulah
majoriti para ulama berpegang. Walam yaskutu 'alal khata'i wal batil wa in kana basitan wa qalilah. Dan mereka tidak akan berdiam diri di atas sesuatu kesalahan dan juga kebatilan, walaupun nampaknya kecil sedikit sahaja, tapi kalau dibiarkan dia akan dianggap satu kebenaran. Kenapa? Litakuna hadhil ummatu 'alal mahjatil bayda'i wal haqqil mubin ila qiyamis sa'ah. Tujuan itu hanya satu, ya. Berkhidmat untuk umat Nabi Muhammad SAW, supaya umat Nabi ini berada di atas jalan yang terang benderang, yang ada di atas kebenaran yang jelas hingga hari kiamat. So bagaimana kita sayang, ya, kepada anak-anak kita tak nak anak-anak kita itu terjerumus dengan perkara-perkara yang tak elok, terpengaruh dengan unsur-unsur yang negatif. Demikian kita juga kena sayang kepada anak-anak orang Islam yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang kamu sehingga dia kasih buat saudaranya apa barang yang dia kasih buat dirinya sendiri. Sumaqtada bihim min ba'dihim min a'immati ahli sunnati wal jamaah fi kulli asrin ila yaumina hadza walillahil hamdu wal minnah. Kemudian telah mengambil contoh dengan golongan salaf ini, imam-imam yang datang selepas mereka di kalangan ahli sunnah wal jamaah pada setiap zaman hinggalah pada hari kita ini. Bagi Allah lah segala puji dan juga kurniaan. Jadi walaupun kita tidak sealim, ulama-ulama dahulu, tidak semahir tokoh-tokoh silam, tapi apa yang kita mampu buat, kita wajib juga buat, ya, untuk memastikan kebenaran itu terus dipegang oleh umat Islam. Walamman tasharat hadhil bid'atul munkaratu bid'atut tashbihi wat tajsim fi mujtami'il fatani khususan. Tengok, ya. Sedangkan Fatani, ya, jiran kita di sebelah utara di negara Thailand, mereka ni asalnya adalah tempat pengajian ahli sunnah wal jamaah yang sangat mantap. Tradisi keilmuan itu tradisi pondok. Orang mengaji kitab daripada kulit ke kulit. Bahkan mereka ni mahir ilmu nahwu, saraf, balaghah dan sebagainya. Tapi oleh sebab masuk sedikit dulu. Sebahagian daripada anak-anak Fatani ni dihantar belajar keluar negara, tidak dibentingkan dengan betul, akhirnya terpengaruh. Bila terpengaruh, dia merasakan apa yang mempengaruhi dia itulah yang benar. Maka dia memikul tanggungjawab untuk membetulkan masyarakat di Fatani yang bagi dia berada dalam keadaan batil. Lalu likulli sakitin lakitun, bagi setiap yang gugur pasti ada yang mengutip. Walaupun kita nampak benda tu lekeh, lah tudung botol nak kutip buat apa? Ada je budak-budak kutip, seronok dia. Ya. Jadi setiap yang gugur tu ada yang mengutip, akhirnya sudah jadi satu masalah, ya. Telah tersebar kata pengarang kitab Syekh Abu Hasun, iaitu bid'ah menyamakan Allah Ta'ala seperti makhluk, atau bid'ah menjisimkan Allah Ta'ala pada masyarakat Fatani secara khusus. Fi mujtama'in, dua society yang telah tersebar bid'ah ini secara khusus, kata beliau, di Fatani, kerana beliau orang Fatani, jadi fokus beliau tu kepada tanah air beliau, dan Syarqi Asia umuman, ya, pada East Asia, Asia Timur secara umum. Tasaffahtu fi kutubi a'immati ahli sunnati wa jamaah. Jadi saya pun mengkaji dalam kitab-kitab imam-imam ahli sunnah wa jamaah fi hadha sya'ni, yang berkaitan dengan perkara ini. Fajama'tu ara'ahum al-mu'tabaratal muwafiqata lima alaihi salaful ummah. Lalu saya mengumpulkan pandangan-pandangan yang muktabar daripada mereka yang selari dengan pegangan salaf. Jangan terikut dengan dakwah Wahabi yang mengaku dia salafi tapi banyak bercanggah dengan salaf. Atau dalam bab bid'ah, mana ulama salaf telah membagikan bid'ah kepada dua, hak tu pun dia pun dah tak mau ikut. Dia berkata mana ada bid'ah hasanah, mana ada bid'ah mahmudah, bid'ah sesat belaka. Padahal kalimah nikmatil bid'atu hazihi, kalimah daripada sahabat Nabi. Al bid'atu bid'atani mahmudun wa mahmudatun wa mazmumah, itu kalimah Imam Syafi'i, ulama salaf. Jadi kita tak mau dengan dakwaan saja. Bahkan dalam pegangan mereka mensyirikkan istighasah dengan wali-wali semata-mata kerana wali itu telah meninggal dunia. Itu saya bertanya dalam satu mesyuarat yang dihadiri oleh orang-orang yang berkelayakan dalam bidang fatwa.
Apa? Ada tidak dalil mengharamkan istighosah? Lalu yang berkenaan jawab, dalil banyak dalam Quran semua. Tak apa, saya nak satu saja. Tolong sebutkan satu saja dalil. Sampai habis musyarat, seorang pun tak buat main dalil. Kok dia lupa, tak lah. Kalau seorang boleh jadilah lupa kan. Manusia. Takkan 14 orang ada PhD pakat lupa habis. Kata banyak katalah 3 dalil. Takkan satu dalil pun tak boleh buat main. Jadi oleh kerana dah pengalaman minta dalil Quran hadis tak boleh datang, masa dialog 11 Februari 2023 di Kangar, ya, tentang aliran Wahabi secara khusus, saya tanya pada Ustaz Sama Ali, ya, ada tidak ulama salaf yang mengharamkan istighosah? Ada. Imam Ibn Aqil. Ya. Di situ ada 2 kesalahan. Sama ada dia sengaja atau tak sengaja, wallahu a'lam. Tapi patut dia lebih cermatlah. Yang pertama, Al-Imam Ibn Aqil bukan ulama salaf. Bila ulama khalaf mazhab Hambali. Yang kedua, beliau termasuk ulama yang menganjurkan istighosah. Mengajak cara macam mana nak istighosah. Jadi 2 benda yang tak betul. Kalau betul ada ulama salaf, takkan tak boleh bawa datang? Atau sahabat Nabi yang mengatakan istighosah haram? Oh lalah, kona punya kona. Pasal apa tak ada ulama salah yang mengharamkan istighosah? Pasal zaman mereka tak ada istighosah orang mati ni. Itu dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, Al-Imam Ibn Hajar Asqalani membawa kisah istighosah dengan Rasulullah SAW yang telah wafat, dan dia mengatakan itu adalah riwayat yang sahih. Oh, tapi riwayat itu tak sahih kata dia. Memanglah kalau ikut Wahabi memang tak sahih. Apa saja yang tak sesuai dengan dia tak sahih. Itu pendalilan Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani lebih mahir sahih tak sahih daripada Amirul Mukminin fil hadis. Ini kan tak masuk akal. Hanya semata-mata tak sesuai dengan selera dia. Oh, dia kata ini riwayat ini tak sahih. Jadi hati-hati. Jadi dia saya kumpul lah ni betul-betul nak ikut salah. Daripada minas sahabati wat tabi'in wa atba'ihim, daripada sahabat, tabi'in dan juga tabi'in, warududihim alal firaqil munharifati, dan bagaimana mereka itu menolak firqah-firqah, aliran-aliran yang menyeleweng, ad-dallah yang sesat. Ingat ya, bila kita kata kan dialog itu hari jelas ya, aliran Wahabi adakah aliran Ahlussunnah wal Jamaah ataupun aliran sesat. Jadi tak sepakatlah. Kalau sepakat tak payah dialog. Tak sepakat. Wakil Kuips mengatakan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. ARG mengatakan tidak, itu adalah aliran sesat. Jadi kita bawalah data dan fakta. Tuan-tuan boleh rujuk kepada slide ya, link saya dikongsikan dalam posting Facebook hari ini. Bukti-bukti kesesatan golongan Wahabi. Sesat bukan bererti kafir. Sebab saya dapati tengok komen setengah orang, dia seolah-olah membayangkan kalau sesat tu mana kafir. Tergamak orang ustaz mengkafirkan Wahabi. Dan teringat saya tak pernah pula. Oh, rupanya dia dalam kefikiran dia, once kita kata sesat, mana orang tu kafir. Tidak demikian. Sesat berarti dia tergelincir daripada jalan yang benar. Jalan sunnah tu dia tergelincir. Tergelincir dia daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dia menjadi ahlul bid'ah. Dia masih orang Islam, wajib dia bertaubat, meninggalkan bid'ah-bid'ah dia. Tetapi ada kalanya kesesatan itu melampau sehingga membatalkan kaedah-kaedah Islam. Bukan saja kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, seperti menafikan qudrah dan ilmu Allah berlaku pada golongan Qadariyah, maka itu membawa kepada kufur. Jadi jangan kita ingat semata-mata dikelaskan ini aliran sesat, kita ni mengkafirkan umat Islam, tidak. Ya. Sikap Ahlussunnah wal Jamaah adalah tidak mudah mengkafirkan ahlul qiblah. Kalau ada segelintir yang mengaku Asy'ari, mengaku Syafi'i, mengaku bertasawuf, tapi begitu cepat mengkafirkan ahlul qiblah, maka ada sikap mereka itu tidak selari dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Tapi tetap kena terangkanlah, sebab tak maulah berada dalam keadaan sesat macam ini. Wa adilatihim wa hujajihim fi zalika, dan juga dalil-dalil serta hujah mereka pada perkara tersebut. Fa asbaha mu'allafan nafi'an bi iznillah taala, maka jadilah apa yang saya kumpul itu satu karangan yang memberi manfaat dengan izin Allah, ya. Kalau tak ada izin Allah, Quran pun tak ada bawa manfaat. Ya ke Ustaz? Quran pun
Allah sebut. Yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Dengan apa yang ada dalam Quran tu Allah menyesatkan ramai orang. Dan dengan apa yang ada dalam Quran juga Allah beri hidayah pada ramai orang. Jadi kadang-kadang bukan masalah apa yang dihidangkan, hujah sudah okey, dalil sudah kuat, tapi masalah pada orang yang menerima, hati dia telah tertutup. Kadang-kadang kita lihat, kita nampak seolah-olah benar berlaku pada mereka, wa'liyazubillah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati-hati mereka itu ada penyakit. Maka Allah tambahkan lagi penyakit, na'udzubillahi min zalika. Baik. Fasamaituhu limadha ana asy'ari la wahabi. Lalu saya namakan karangan ini, kenapa saya itu bermazhab Asy'ari dan bukannya bermazhab Wahabi. Buat apa nak buat kitab macam ni? Liyakuna marja'an li wa ikhwani talabati fi bayanil haqqi wa qam'il batil walhamdulillahi awalan wa akhiran. Tujuannya supaya dapat menjadi rujukan buat diri saya, iaitu Abu Hasun hafizahullah taala, dan rujukan kepada saudara-saudara saya penuntut ilmu dalam menerangkan kebenaran dan mengekang kebatilan. Segala puji bagi Allah awal dan akhir. Summa arada Allah taala li hikmatin huwa ya'lamuha li hadzal mu'allaf khairan insyaallah taala. Fa'alhama syaikhainil fadilaini. Kemudian Allah taala berkehendak dengan sesuatu hikmah yang Allah lebih mengetahui apakah hikmahnya untuk karangan ini kebaikan insya-Allah. Lalu Allah mengilhamkan kepada dua orang tok syekh yang ada kelebihan, iaitu Syekh Muhammad Mustaqim dan juga Syekh Muhammad Ilyas hafizahumullah, wa saddada khatahuma, moga-moga Allah memperluruskan langkah-langkah mereka, wa ja'alahuma minal ulama'il amilin amin, dan moga-moga Allah menjadikan kedua-dua orang ini di kalangan ulama yang beramal dengan ilmu mereka, amin. Bitarjamatihi ilal malawiyah. Allah ilhamkan dua orang ni tengok kitab ni, bagus kitab ni. Elok kita terjemah ke bahasa Melayu. Pasal tak semua orang Melayu pandai bahasa Arab. Hak pandai bahasa Arab pun tak semua fasih berbahasa Arab. Kadang dia pandai bahasa Arab, dia tak biasa guna. Ya, dia kadang-kadang cakap Arab tak lancar lah. Kawan saya pergi umrah, budak muda lagi baru kahwin. Bagus juga honeymoon dekat Mekah. Dia tulis dalam Facebook dia kata, memang Makkah Madinah ni tempat ajaib dia tu. Budak kecil dah pandai cakap Arab. Memanglah Makkah Madinah budak kecil pandai cakap Arab. Daripada dia lahir sampai dia 2-3 tahun memang duk dengar cakap Arab. Dia melawaklah. Jadi bahasa ni kalau kita belajar, kita tak guna, kita tak akan fluent. Bahasa Inggeris pun sama. Kalau kita dah lama tak guna, kita jadi kekok. Nak cari vocab tu lambat sikit. Bahasa Arab pun sama. Kecuali kalau itu bahasa ibunda ya. Mother tongue itu mungkin payah nak lupa lah, walaupun kita lama tak guna. Baik. Jadi diberi ilham untuk menterjemahkan kepada bahasa Melayu supaya naf'uhu fi hadhil mantiqah awsa' wa ashmal. Manfaatnya pada daerah ini, daerah orang Melayu ni menjadi lebih luas dan lebih menyeluruh. Fajazahumallahu anni wa anil ummatil islamiyah khaira. Moga Allah membalas keduanya itu dan daripada umat Islam ni dengan balasan yang baik ala juhudihim wa khidmatihim li hadzal dinil azim, dengan kerana usaha dan hikmat mereka kepada agama yang agung ini. Fa asallallahu ta'ala ayyaktuba li tarjimatihim an-naf'al kamila wal qabulat tam, amin. Wa ya'alha sababan li ma'rifatil haqqi wa kashfil batil, amin. Wa thabati 'alal manhajis sahihil qawim, amin. Wa audin nasi ila rasyadi was siratil mustaqim, amin. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selesai. Kita pergi kepada mukaddimah. Mukaddimah ya. Tak. Kita terus pergi kepada muka surat 1. Al-Asy'ariyah adalah ahli sunnah wal jamaah mengikut kesepakatan jumhurul muslimin ya. Kerana kita tahu Nabi SAW telah memberitahu sataftariqu ummati ila 73 firqah. Akan berpecah umat aku kepada 73 pecahan. Ya, memang kita sedih dengan perpecahan. Memang kita tak suka kepada perpecahan. Sama ada perpecahan dalam urusan agama maupun perpecahan dalam urusan politik. Dan kadang-kadang kita berharap alangkah eloknya kalau orang Islam di negara kita ni bersatu padu. Tak berpecah pada puak-puak. Kan senang kita tu nak mempertahankan hak dan juga kepentingan agama kita. Kalau berpecah, payah jadi lemah.
Memang kita ada harapan macam itu. Alangkah eloknya kalau semua itu berada atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Eloknya kalau mereka itu menjauhi bid'ah-bid'ah dalam perkara akidah. Tetapi kita juga kena ingat apa sahaja yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan berlaku. Kerana Nabi SAW baginda adalah as-sadiqul masduq, yang benar lagi dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berpecah. Cuma Nabi SAW bagi tahu alaikum bil jamaah. Wajib atas kamu itu bersama dengan jamaah. Faman syadza ilan nar atau syadza fin nar. Barang siapa yang ganjil, yang ini berbeza daripada jamaah umat Islam, nanti dia juga akan ganjil terasing di dalam api neraka. Waliyazubillah. Jadi nak kata semua orang Islam kata Asy'ariyah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Ahlul Bidah akan mengatakan Asy'ariyah sesat. Mu'tazilah melawan Asy'ariyah. Mujassimah tak sama dengan Asy'ariyah. Ya. Qadariyah Jabariyah berbeza dengan Asy'ariyah, tetapi mereka adalah minoriti. Jadi jumhur umat Islam menerima bahawa Asy'ariyah adalah Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita tidak mengambil orang-orang yang terpencil yang menyesatkan Asy'ariyah. Baik, pertama di muka surat 2. Al-Asy'ariyah adalah golongan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu yang mengikuti jalan salafus soleh. Apa sebab di Ahlussunnah wal Jamaah? Kerana berpegang kepada kitab, yakni Al-Quran, sunnah Nabi SAW dan athar yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, serta mengikut imam-imam mujtahid daripada golongan sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka untuk membezakan daripada kelompok yang membuat bid'ah. Jadi kita tak mahu misal kata ilmu tu seolah-olah terpotong. Ya, ada orang menyangka seperti dia itu dapat mengambil direct daripada Nabi SAW. Ulama tak maksum, siapa pun tak maksum, ustaz tak maksum, mufti tak maksum, ya, yang maksum hanya Rasulullah SAW seorang saja. Jadi hak mana kita tengok tak betul dengan Nabi kata, kita tolak. Kita tu maksum ke tak? Sekarang ni bukan masalah kita nak kata ulama maksum. Kita nak kata siapa yang lebih pakar, siapa yang lebih mahir di dalam memahami kalam dan maksud daripada yang maksum. Yang maksum adalah Rasulullah SAW. Tapi bila baginda SAW bersabda demikian, apa maksud baginda? Kenapa dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda sesuatu yang berbeza? Adakah ini mengkhususkan yang umum? Adakah ini menqaidkan yang mutlak? Adakah ini menasahkan yang hak dulu, hak ini nasih, yang ini jadi mansuh? Jadi ini adalah kepakaran ulama. Jadi tidak timbul seolah-olah kita memaksumkan ulama. Ulama tidak maksum, iya. Tetapi dia pakar. Yang kita tak mahu, idza wussidal amru ila ghairi ahli fantazilis sa'ah. Apabila disandarkan satu urusan bukan pada ahlinya, maka tunggulah saat kebinasaan. Sekarang ni kita ahli kah? Ahli dalil atau tidak? Kebanyakan daripada kita bukan ahli dalil. Maka kalau kita bukan ahli dalil, kita berlagak nak berinteraksi direct dengan dalil Quran dan hadis, wal'azubillah akan jadi ahlud dolal. Akan jadi ahli kesesatan. Ini yang berlaku. Kalau tidak, tidaklah Nabi SAW memberi amaran, man fassarul Qur'ana bi ra'yihi falatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Quran semata-mata dengan pandangan dia saja, maka sediakan tempat duduk daripada api neraka. Oh Ustaz, tafsir Quran bersalah ke? Tak. Tafsir Quran tu bagus. Nabi SAW mendoakan Sayyidina Allah bin Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ajar kepada beliau ni tafsir. Maknanya tafsir Quran tu bagus. Tetapi tafsir tanpa ilmu. Aku rasa lagu ni kot maksud dia. Ayat ni maksudnya lagu ni kot. Hak tu yang dijanjikan tempat duduk daripada api neraka. Baik. Jadi nak beza dengan kelompok yang buat bid'ah. Sebab zaman dulu pun dah ada yang ahli bid'ah. Bahkan ada yang mengaku Nabi pun. Musailamah al-Kazzab. Dari segi masa zaman salaf. Tapi itu bukan salafus soleh. Itu orang yang jahat, ya, yang mendakwa sebagai Nabi palsu. Baik. Mengikut kesepakatan jumhur muslimin, majoriti orang Islam, sama ada pada zaman dahulu maupun sekarang, jadi lafaz ahli sunnah wal jamaah apabila dimutlakkan, disebut macam tu saja, ahli sunnah wal jamaah, maka maksud yang dikendaki adalah Asy'ariyah, Maturidiyah dan ahlul hadis. Ni hak Wahabi seronok ni. Kami bukan Asy'ariyah, kami bukan Maturidiyah, kami ahlul hadis, kami pun ahli sunnah wal jamaah juga. Ini hak ringan sikit lah.
Dia tak kata Asy'ariyah sesat. Macam saya dialog dengan Ustaz Salman, nampak dia mengaku Asy'ariyah Maturidiyah Ahli Sunnah wal Jamaah, cuma dia bukan. Dia adalah Asariyah kata dia. Asariyah tu alul hadis. Tapi Asariyah atau tidak Asariyah bukan hanya dengan pengakuan, tapi dengan manhaj. Adakah memang kamu manhaj Asariyah? Atau sebenarnya kamu hanya mendakwa sebagai Asariyah? Tapi kalau betul ahlul hadis, itu salah satu aliran daripada Ahli Sunnah wal Jamaah. Akidah tidak berbeza, metod saja berbeza. Jadi ahlul hadis ni dia lebih direct kepada dalil daripada Quran, sunnah. Ya. Jarang dia nak bergelumang dengan dalil akal. Kalau begini, kalau begini mustahil, kalau begini akan jadi macam ini. Itu lebih kepada Asy'ariyah. Dan Asy'ariyah terbahasa berdebat dengan golongan Mu'tazilah. Tapi ada juga Asy'ariyah yang lebih kepada dalil naqli. Misalnya seperti Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Bila dalam kitab akidah beliau, ini hadisnya, ini akidahnya. Ini hadisnya, ini akidahnya. Jadi itu hanya perbezaan pada manhaj. Kita tak mahu berbeza pada akidah. Manhaj berbeza ikut keperluan. Kalau tidak ada keperluan nak berhujah secara akliyah, bahkan kalau tidak ada keperluan bercerita tentang ayat mutasyabihat, tak perlu. Nak dibincangkan di khalayak awam, kenapa apa maksud Ar-Rahman Al-Istawa begini begitu, tak perlu asalnya. Tetapi oleh kerana sudah disebarkan kekeliruan, maka nak tak nak terpaksa diperjelaskan bahawa yang sebenar tidak demikian. Baik. Berkata Al-Imamul Allamah Abdul Qahir Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firq. Dia ada salah eja ya, Bainal Firq. Kalau ditulis sini Al-Farqu Bainal Farq. Ya. Sepatutnya Al-Farqu Bainal Firq ya. Saya percaya ini adalah typo ya. Bukan kesilapan penterjemah ya, kerana kitabnya masyhur. Firq jamak kepada firqah. Beza antara firqah-firqah. Adapun kumpulan yang ke-73, ia adalah ahli sunnati wal jamaah, yang terdiri daripada dua kelompok yang menggunakan pandangan dan juga hadis, ar-ra'yu dan juga al-hadis. Tapi ar-ra'yu dan al-hadis ni jangan disalah sangka. Ahlul ra'yu dia tak pakai hadis. Dia seorang ingat macam tu. Ahlul hadis dia tak pakai otak. Tak. Ahlul ra'yu wal hadis melihat kepada emphasize. Ar-ra'yu ni dia dapat hadis, dia banyak menggunakan akal dalam memahami hadis. Bukan dia tak pakai hadis. Ahlul hadis, ya, dia dapat hadis, dia lebih fokus pada the literal meaning of the hadis. Dia tidak pergi terlampau mendalam dengan hujah akliyah begini-begini. Tapi kedua-duanya menggunakan akal dan menggunakan hadis. Cuma beza daripada sudut penekanan. Daripada sudut banyak sedikit saja. Tidak timbul satu pihak tak guna akal dan satu pihak tidak guna hadis, tidak timbul. Kerana orang Islam wajib guna dua-dua, ya, dalil aqli dan juga dalil naqli. Baik. Bukanlah golongan yang menggunakan perkataan yang menyeleweng. Fuqaha daripada dua kumpulan ini, begitu juga para qari, muhaddis dan ahli kalam mereka. Ini semua ahli sunnah wal jamaah, tapi ada yang mahir ilmu fiqh, ada yang mahir ilmu hadis, ada yang mahir ilmu kalam. Tapi ilmu kalam yang sebenar lah, bukan ilmu kalam yang batil, yang bawa kepada kufur, yang falsafi itu. Ya. Ini ilmu kalam yang diambil daripada panduan Quran dan hadis. Ya. Kesemuanya bersepakat dalam asas yang satu. Dari segi akidah tak ada beza. Dari segi kepakaran pelbagai. Mereka tidak akan menuduh sesat atau fasik kepada orang yang berselisih pendapat dengan mereka. Maknanya perselisihan di kalangan ahli sunnah wal jamaah hanya antara betul dan salah. Sebab itu Hanafiyah tidak menyesatkan Syafi'iyah, tidak menyesatkan Malikiyah, tidak menyesatkan Hanabilah. Ya, mereka berhujah. Pendapat Syafi'i tak kuat kata Hanafiyah. Kerana hujahnya begini-begini. Syafi'iyah kata, oh bukan macam itu. Memang ada hadis tu. Tapi hadis tu tak dijadikan sandaran. Kerana sebabnya begini-begini. Memang. Tapi adakah oleh kerana itu Syafi'iyah mengatakan Hanafiyah sesat? Tidak. Adakah Hanafiyah mengatakan Syafi'iyah sesat? Tidak. Kerana semuanya adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Mereka inilah golongan yang berjaya, al-firqatun najiyah. Kemudian beliau berkata lagi, termasuk dalam golongan yang berjaya ini jumhur umat dan majoriti mereka daripada kalangan ulama mazhab, iaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Saya dulu ni ada pula yang menyesatkan, menjahilkan Imam Abu Hanifah. Ya.
Sedang nak kata Imam Abu Hanifah jahil hadis dan sebagainya. Ya, padahal yang bercakap itu lebih jahil daripada yang jahil. Imam Abu Hanifah ini menjadi ikutan jutaan umat Islam, termasuk ahlul hadis. Ahlul hadis yang bermazhab Hanafiyah ramai. Memang majoriti adalah Syafi'iyah dari segi fiqh. Mungkin dalam 70% ahlul hadis adalah mazhab Syafi'i. Tetapi tidak menafikan pakar-pakar hadis daripada mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah itu imam mereka. Mujtahid. Takkan imam mujtahid jahil hadis. Ya, jumlah kepakaran hadis sesama ahli hadis pun berbeza. Sebahagian lebih banyak, lebih mahir, lebih faqih dan sebagainya, itu tidak dinafikan. Tetapi menjahilkan Imam Abu Hanifah dalam bab hadis, bahkan menolak Imam Abu Hanifah sebagai ahli sunnah wal jamaah, ini sangat-sangat bahaya. Imam Auza'i, Imam Sauri dan juga ahli zahir. Ya, hatta Daud Az-Zahiri, walaupun mazhab dia itu pupus kerana dia tidak menggunakan qiyas. Dia hanya ambil the literal meaning of Quran dan hadis, tetapi masih dinilai beliau daripada ahli sunnati wal jamaah. Tapi mazhab dia tidak bertahan lah. Sebab tanpa qiyas, macam mana nak kembangkan? Benda-benda baru berlaku banyak. Beliau juga menyebutkan pada tempat yang lain dalam kitabnya, bahawa tak kala Nabi SAW menyebut berkenaan perpecahan umat baginda kepada 73 golongan, dan baginda mengkhabarkan bahawa satu golongan sahaja yang berjaya, maka baginda telah ditanya berkenaan golongan yang berjaya. Jadi sahabat nak tahulah, kalau sampai hak satu je selamat, tu hak macam mana? Maka baginda SAW menerangkan, mengisyaratkan bahawa golongan yang berjaya itu adalah terdiri daripada orang-orang yang berada pada jalan yang beliau dan para sahabat berada. Ma ana alaihi wa ashabi. Itu namanya ahli sunnah. Ikut sunnah Nabi SAW, ikut jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan juga dikatakan mengikut para sahabat ini juga ada elemen al-jamaah. Kita ikut jamaah pada sahabat. Pada hari ini, kita tidak akan sama sekali menemui golongan yang mempunyai keserupaan dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, melainkan ahli sunnah wal jamaah yang terdiri daripada ulama umat ini sama ada daripada mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, yang mana akidah mereka secara umum adalah bermazhab Asy'ariyah. Tidak dinafikan ada Hanafi yang jadi mujassimah, tapi itu seorang dua. Mungkin Syafi'i yang terpengaruh Mu'tazilah seorang dua. Ya. Hanbali ada sebahagian yang jadi mujassimah. Ya. Tapi kalau Maliki boleh katakan 100% Asy'ariyah. Tapi the vast majority of the four mazhab dari segi akidah adalah Asy'ariyah. Dan Hanabilah walaupun ada yang jadi mujassimah, tidak semua yang tidak Asy'ariyah itu mujassimah. Ya, kita bayangkan perpecahan besar Hanabilah, sebahagian Asy'ariyah, sebahagian mujassimah. Tapi ada sebahagian bukan Asy'ariyah, bukan mujassimah. Mereka ini adalah golongan mufawwidah. Ini dia kata ahlul asar ni, ahlul hadis ni, athariyah ni. Hanabilah yang mufawwidah. Hanabilah yang tidak bergelumang dengan ayat mutasyabihat, menyerahkan makna sebenar itu kepada Allah Ta'ala. Pastilah makna yang layak dengan Allah Ta'ala. Apa makna istiwa? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa makna istiwa? Kalau ikut metod mufawwidah asariyah, ai istawa istiwa'an yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa itu adalah istiwa yang layak dengan Allah. Macam Wahabi Ustaz. Wahabi lah betul. Dengar elok-elok. Mufawwidah istiwa yang layak dengan Allah. Wahabi memaknakan istiwa itu dengan makna Allah duduk atau bertempat di atas arasy. Tapi duduk dan bertempatnya Allah itu adalah dengan cara yang layak dengan Allah lah. Allah duduk tak sama macam kita duduk. Entah jangan bayang Allah duduk macam kita, tapi Allah duduk lah. Jadi dia setelah memaknakan dengan makna zahir terlebih dahulu, kemudian dia kawarak dengan yang layak dengan Allah. Padahal tidak semua ayat yang diikuti dengan yang layak dengan Allah itu boleh menyelesaikan masalah. Kalau kamu sudah isbatkan sesuatu yang tidak layak kepada Allah, kemudian kamu sprinkle dengan ayat yang seolah-olah comply. Contoh yang ekstrim lah. Wahabi pun tak cakap macam itu. Tapi biar dia faham bahawa yang layak dengan Allah tu tidak menyelesaikan masalah dalam semua keadaan. Istiwa yang layak dengan Allah itu menyelesaikan masalah. Tapi duduk dengan cara yang layak dengan Allah tak selesai. Sebab duduk itu sifat makhluk.
Duduk tu dia ada makna dia. Jalasa tu maknanya kita tu memberatkan jasad pada bahagian punggung. Sama ada kita duduk bersila, duduk bertimpuh, duduk apa itu, kalau memberatkan jasad pada bahagian kaki, itu panggil berdiri. Kalau memberatkan jasad pada bahagian belakang, itu namanya berbaring. Apa itu nisbah pada makhluk, Ustaz? Kita bincang tentang Allah. Asal itu jangan kata duduk. Kalau hang nak tafwid, kata istiwa. Istiwa yang layak dengan Allah. Yang itu kita sepakat. Tak ada masalah. Tapi kalau hang kata duduk, tapi duduk yang layak dengan Allah, tu yang kita tak boleh terima. Jadi bagi contoh yang ekstrim. Kalau satu orang kata, oleh kerana Allah Ta'ala maha berkuasa, oleh kerana Allah Ta'ala itu maha berkehendak, makanya Allah Ta'ala kalau berkehendak, maka Allah berkuasa melahirkan anak. Tapi tak usah ada bayang macam kita lah. Allah lahir anak yang layak dengan Allah. Boleh tak? Saya kata yang layak dengan Allah. Tak boleh. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah. Kalaupun kamu letak, tak jadi. Tak selesai. Ya. Ya ibna Adam, maridtu falam ta'udni. Dalam hadis sahih, hadis kursi, Nabi SAW menceritakan firman Allah Ta'ala, wahai anak Adam, 2 hari aku sakit, hang tak ambil ziarah aku pun. Oleh kerana itu hadis sahih, maka kita faham macam Quran kata. Sebab kita nak takwil-takwil. Ya. Allah sakit lah, tapi sakit yang layak dengan Allah. Bukan sakit macam kita. Tak larat nak bangkit, pening kepala, ya. Lenguh. Dah. Allah sakit dengan cara yang layak dengan Allah. Boleh ke? Sakit yang layak dengan Allah ke sakit yang layak dengan Allah Ta'ala? Makanya Allah sendiri takwil. Allah sendiri takwil. Dalam hadis tu hamba Allah tu tanya, macam mana ya Allah aku nak ziarah kamu Tuhan sekalian alam. Lalu Allah takwil, marida abdi fulan, masuk aku sakit hamba aku si fulan, awak tak boleh ziarah dia. Nak menunjukkan besarnya urusan menziarah orang sakit tu, sehingga Allah nisbahkan pada zat Allah. Baitullah, Allah duduk dalam rumah, dalam Kaabah kan? Baitullah, rumah Allah. Dah nak menunjukkan besarnya Kaabah tu, sehingga dinisbahkan kepada Allah. Baitullah. Bukan makna kata bila marid tu Allah semua sakit. Tak ada. Allah sendiri takwil, hamba aku sakit. Kalau hang pergi ziarah, nescaya hang dapati aku berada di sisinya. Tu jenuh lagi nak lawan dengan hak dia tak arah. Ya Allah duduk sebelah orang sakit pula. Jadi kalau Allah pun takwil, pasal apa hang tak mau takwil? Oh, kerana Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah mengatakan tidak ada takwil. Oh, hang nak dahulukan Al-Imam Ibn Taymiyah daripada uslub Al-Quran. Memang Al-Imam Ibn Taymiyah hebat. Memang beliau alim, memang beliau ada murid-murid yang alim, tapi takkan sampai menolak Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Quran sendiri kata Quran tu apa? Arabiyyin mubin, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Dalam bahasa Arab ada majas, ada hakikat. Bila takwil tu pergi pada majas. Baik. 10.30. Boleh lagi ke? Kita tekan break lah, supaya kita dapat berhenti. Break sekarang ni agak mengejut ya. Saya akan cari tempat berhenti yang sesuai. Sesuai tu. Cukuplah tu. Next, Syekh Al-Alamah Abdul Qahir Al-Baghdadi juga menyebutkan dalam kitab beliau, sebab beliau menyebutkan berapa ulama sunnah jamaah dan seterusnya. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Dan mungkin kita cuba untuk dalam kuliah yang akan datang sebut sikitlah tentang sanad pengajian Al-Imam Abu Hasan Asy'ari ya. Kerana sehari dua ni dia pun kata pasal kita duk kata Wahabi tak ada sanad. Cara tembus sanad dia putus. Jadi dia pun tak apa hati. Dia kata imam hampa pun sanad kot mana? Imam Abu Hasan Asy'ari sanad akidah dia mai kot mana? Jadi bila ARG senaraikan, dia tak puas hati lagi. Sebab dia kata tu sanad umum ya. Lepas tu ada orang komen, dia kata ni dalam sanad tu ada Imam Malik. Ya. Imam Malik tak ngajak sebab 20 pun. Ini macam mana ni? Kamu kata Imam Bukhari punya sanad bersambung sampai pada Imam Malik bin Anas. Ya. Sampai kepada guru Imam Malik, sampai pada sahabat Nabi. Imam Malik tak pernah ngajak sebab 20. Lah, hang nak kira lagu tu. Imam Malik pun tak ngajak mustalah hadis macam hang belajar tu. Imam Malik pun tak mengajak usul fiqh macam hang pada mengajak lah ni. Habis adakah Imam Malik menolak Allah wujud? Adakah Imam Malik tak ajak orang bahawa Allah wujud tanpa ada permulaan? Adakah Imam Malik tidak beriktikad bahawa Allah wujud tanpa ada perakhiran?
Adakah Imam Malik tidak bercakap bahawa Allah tidak sama seperti makhluk? Bahawa Allah tidak berhajat pada yang lain? Bahawa Allah Maha Esa zat, sifat dan af'alnya? Bilang satu-satu sifat 20. Tidak ada orang Islam dia akan menolak. Apatah lagi Imam Malik rahmatullah alaih. Jadi kadang-kadang akal jadi tersumbat. Pasal dia ikut fahaman yang tidak selari dengan ahli sunnah wal jamaah. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anqulna min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.